الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya dapat lagi kita menyambung pelajaran kita bagi mata pelajaran sirah. Okey. Kita masih lagi di dalam tajuk jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kita masih lagi dalam tajuk Unit 1, iaitu konsep jihad dalam Islam. Dan kita berada pada nombor 5, iaitu jihad terbahagi kepada dua. Muka surat 2 ya, untuk para pelajar. Nombor 4 ya, maafkan saya. Nombor 4, jihad terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian jihad akbar, iaitu jihad besar, jihad asghar, jihad kecil. Apa itu jihad akbar? Jihad besar ialah jihad melawan hawa nafsu dalam diri sendiri serta hasutan dan godaan syaitan. Okey, jihad besar ni ialah jihad melawan hawa nafsu. Nafsu kita, nafsu ni satu benda yang ada dalam diri kita. Kita perlu kawal dia, yang ada dalam diri kita. Dia bukan syaitan. Dia nafsu ialah kehendak kita, nafsu. Serta hasutan dan godaan syaitan. Yang ni hasutan dan godaan syaitan. Jihad besar adalah untuk melawan dua benda ni. Kita nak melawan dengan nafsu, yang pertama. Yang kedua adalah kita nak melawan dengan hasutan syaitan. Itulah jihad besar. Tugas syaitan adalah untuk menghasut manusia agar engkar akan perintah Allah. Itulah tugas syaitan. Mereka akan hasut kita untuk apa? Untuk kita melawan perintah Allah. Mereka akan hasut kita malas sembahyang. Mereka akan hasut kita untuk tidak berpuasa. Mereka hasut kita untuk tidak hormat kepada ibu bapa. Itulah raja mereka, raja syaitan. Oleh itu, sesiapa yang berjaya melawan godaan syaitan dan hawa nafsu, dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey. Untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat ni adalah kita mestilah melawan hawa nafsu kita dan melawan hasutan syaitan. Kita lawan dua benda ni. Kita lawan hawa nafsu kita. Kita lawan dengan godaan syaitan. Maksudnya kita dah menang di dunia dan di akhirat kalau kita mampu untuk melawan dua benda ni. Itulah jihad yang besar, jihad yang paling besar. Okey, buka muka surat 3. Muka surat 3, iaitu firman Allah. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maksudnya, dan barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempatnya. Okey. Sebab apa kita ni perlu melawan hawa nafsu? Sebab Allah dah bagi tahu dah kat dalam Al-Quran bahawa
Sesiapa yang takut kepada Tuhan dan dia menahan diri daripada hawa nafsu. Siapa dia yang melawan nafsu sebab dia takut kepada Tuhan, maka sesungguhnya syurga lah tempatnya. Allah dah janji dah dekat kita bahawa tempat kita nanti adalah di syurga jika kita melawan hawa nafsu. Itulah bukti daripada Al-Quran bahawa kita mestilah melawan hawa nafsu dan balasannya adalah syurga. Okey, contoh jihad akbar. Okey, kita tengok contoh jihad akbar. Contoh jihad akbar bawah sikit, iaitu gambar ini menunjukkan seorang lelaki dia tengah membaca doa. Apa yang dia buat? Kita baca. Segera bangun daripada tidur apabila azan subuh dilakukan. Dia ni duduk atas katil. Apabila dia dengar azan subuh, terus dia bangun. Dia tak tarik selimut dah. Dia tak sambung tidur dah. Yang sepatutnya adalah kita kena bangun apabila kita mendengar laungan azan. Azan itu adalah untuk nak gerak kita bangun pagi. Jadi kita kenalah bangun. Okey. Gambar yang kedua, kita nampak seorang pelajar dia membeli kuih muih. Apa dia? Kita baca tengok. Membeli makanan yang diperlukan sahaja walaupun terdapat banyak pilihan. Okey. Dia ada banyak pilihan ni. Ada kuih pok dan ini kuih donat kot. Ni kuih kadipak. Yang dia nak makan 2-3 biji sahaja. Jadi kita beli sekadar yang kita nak. Janganlah kita beli banyak-banyak, lepas tu bila kita beli tengok-tengok tak makan pun, buang macam tu sahaja. Membazir itu adalah amalan syaitan yang hasut kita untuk membazir. Jadi kita kena lawan lah. Kita kena lawan. Macam budak ni, dia lawan diri dia dengan hasutan syaitan dan nafsu agar dia bangun daripada tidur ketika mendengar azan. Dia lawan. Yang ni pun dia melawan daripada hasutan syaitan dan hawa nafsu untuk makan. Dia nak makan sekadar yang dia nak makan sahaja. Dia tak beli banyak-banyak sampai sekali dia membazir. Itulah contoh jihad akbar. Kita tengok bawah pula. Yang tu jihad akbar, jihad yang besar. Ini jihad kecil pula, jihad asghar. Jihad kecil pula ialah bentuk-bentuk jihad yang lain seperti berjuang untuk mempertahankan diri. Dia berjuang untuk mempertahankan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara daripada ancaman musuh. Yang ni jihad kecil. Apabila kita pergi perang untuk melawan, untuk mempertahankan diri kita, keluarga kita dan agama kita dan negara kita. Itulah jihad yang kecil. Jihad yang besar ni yang paling penting. Jihad yang besar tu nama dia jihad besar, untuk melawan hawa nafsu dan hasutan syaitan. Yang ni jihad asghar, untuk melawan musuh Islam. Okey. Jihad untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menentang golongan munafik. Golongan munafik ni golongan yang depa ni menyamar seolah-olah depa ni orang Islam, padahal tak pun. Kita luak ni dia nampak macam orang Islam. Dia ikut orang Islam, dia sembahyang macam orang Islam, padahal dalam diri dia itu adalah kafir. Dia tak mau pun ke Islam. Itulah adalah munafik. Okey. Ya, kita jihad menegakkan Islam untuk menentang golongan yang munafik ni lah. Golongan yang munafik dan orang kafir yang memusuhi Islam. Munafik dan kafir yang memusuhi Islam juga termasuk dalam jihad asghar. Dia orang kafir ni dia ada banyak. Dia ada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Dia ada orang kafir yang
memusuhi Islam. Pada zaman dulu orang kafir dia memusuhi Islam. Mereka nampak orang Islam sahaja, mereka nak perang. Jadi kita kena perang lah dengan mereka balik, sebab mereka mengancam nyawa dan agama. Tapi untuk zaman kita sekarang ni, kita di Malaysia ni, orang kafir di Malaysia tetap juga orang kafir. Contohnya orang Cina, orang India yang selain daripada Islam, itu adalah kita panggil kafir lah. Tapi bukanlah kafir yang menentang Islam. Mereka berada di bawah undang-undang Islam, undang-undang negara kita. Jadi kita tak bolehlah berperang dengan mereka. Mereka di bawah negara kita juga. Mereka ni sama dengan kita, di bawah jagaan kita. Itu bukanlah orang kafir yang perlu kita perang. Orang kafir yang kita kena perang pada orang kafir yang kita kena perang ialah orang kafir yang menentang Islam dan ingin berperang dengan orang Islam. Kafir di Malaysia ni dah. Kafir di Malaysia ni mereka cuma buat aja mereka, yang tu ya. Mereka berada di bawah naungan Islam. Okey. Itu namanya jihad asghar, jihad kecil. Seterusnya, muka surat 4, iaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Maksudnya, wahai Nabi, Nabi Muhammad lah, wahai Nabi, jihadlah, yakni berjihadlah tentanglah orang kafir dan munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, dalam surah At-Tahrim ayat 9 ni Allah kata apa? Ya Allah beritahu dekat Nabi, wahai Nabi Muhammad, kamu tentanglah orang kafir dan orang yang munafik dengan bersikap keraslah terhadap mereka. Kita kena keras dengan orang yang kafir, orang yang munafik. Yang ni kafir yang menentang Islam. Bukan kafir yang berada di dalam jagaan Islam di bawah dalam negara kita ni. Bukan dah. Ialah kafir yang kita kena tentang, yang kafir yang menentang Islam, yang menentang agama Islam, yang mengancam nyawa orang-orang Islam. Yang itulah kita kena tentang. Tempat mereka adalah di neraka. Tempat orang kafir ni adalah di neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tempat yang paling buruk adalah tempat yang di neraka. Okey, contoh jihad asghar, jihad yang kecil ni, contohnya ialah ibu yang melahirkan anak. Ibu dia sedang melahirkan anak, itu ialah merupakan jihad juga. Jihad kecil. Dia melawan dia punya mempertahankan, dia melawan masa dia beranak tu, dia melawan untuk mempertahankan keluarga dia. Dia melahirkan anak adalah satu benda yang sakit, benda yang orang kata benda yang amat bahaya. Jadi dia berkorban untuk dengan kesakitan tu dia dapat melahirkan anaknya. Itulah nama dia jihad kecil. Okey, itu pun jihad juga. Kita tengok gambar apa? Gambar ialah pasukan tentera sedang memegang senjata. Mereka ini berjuang mempertahankan negara. Inilah askar kita ni. Mereka ini ialah mempertahankan negara kita daripada ancaman musuh. Kemudian kita tengok nombor 5. Tadi yang kita belajar bahagian
Jihad kecil dan besar. Yang tu nombor 4. Sekarang kita sambung nombor 5 daripada konsep-konsep jihad tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat telah berjihad dengan melakukan pengorbanan untuk menegakkan agama Islam. Okey. Rasulullah sendiri pun dengan para sahabat ni, depa ni telah berjihad. Depa berkorban untuk menegakkan agama Islam pada zaman dulu. Okey. Bawah pula. Jihad ni apa dia? Jihad adalah kemuncak perjuangan. Kemuncak perjuangan untuk menentukan Islam dapat dilaksanakan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kemuncak perjuangan. Agar kita dapat menentukan bahawa Islam ini dapat dilaksanakan mengikut perintah Allah. Okey. Itulah jihad. Okey. Setakat itu sahaja pelajaran kita pada kali ini. Kita akan sambung pada nombor 7 daripada konsep jihad untuk masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.